Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang sekali lagi ke episod Bola Lagi, podcast kami kali ini. Seperti minggu-minggu yang sudah, kali ini kami akan membincangkan tentang aksi-aksi bola sepak yang rancak berlangsung pada beberapa hari lepas, pada hujung minggu lepas. Seperti biasa, aku ditemani dengan 3 panel tetap kami. Pertama, aku nak ucapkan selamat datang kepada saudara Azim yang sekali lagi berhubung dengan kami daripada Battery of Sarawak di Bakun. Selamat datang, Azim. Terima kasih saudara Zul menjemput saya minggu ini untuk bersama-sama anda berbincang masa depan bola sepak Malaysia dan perlawanan-perlawanan Liga minggu ini. So gembira bertemu dengan Afan dan juga Phil minggu ini juga. Okey, terbaik. Seperti yang disebut oleh Azim, panel tetap kita yang seterusnya adalah Afan. Selamat datang, Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Zul. Alhamdulillah dapat bersama lagi berpodcast bersama rakan-rakan di 10 malam terakhir Ramadan. InsyaAllah. Phil, panel ketiga kita pada hari ini sama dengan Apan, duduk pakai kopiah lagi. Memang sesuai dengan konsep kuasa pecutan momentum, pecutan 10 malam terakhir Ramadan. Selamat datang, Phil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih menjemput. Glad to be back with Afan and Azim. Okey, terima kasih semua. So seperti biasa, podcast kita akan dibagikan kepada beberapa bahagian. Sebentar nanti kita akan langsung ke bahagian pertama. Ikuti kami di bahagian pertama sebentar nanti. Assalamualaikum semua, selamat kembali ke bahagian pertama. Untuk bahagian pertama kali ini, kita akan membincangkan perlawanan-perlawanan Liga Super yang berlangsung pada hari Ahad dan Isnin yang lepas. Untuk keputusan penuh perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada matchday 8, Kuala Lumpur telah menewaskan Perak bermain di Stadium Ceras. Walaupun bermain dengan 10 orang, Kuala Lumpur sekali lagi menambah duka lara kepada anak-anak buah Lim Tiong Kim. Pahang pula mengekalkan momentum untuk terus mencatat kemenangan seperti apa yang Apan selalu sebutkan di Darul Makmur. Darul Makmur ni special sikit. So di Darul Makmur Pahang mencatatkan kemenangan ke atas Kelantan United. Sementara di Star of Paroy, Negeri Sembilan mencatatkan keputusan seri kepada Sabah. Sabah yang terus bermain away. Dan ini sekali lagi gagal mencatatkan kemenangan, sekaligus gagal untuk keep up with pace with the top team dalam Liga Super. Pening pula mencatatkan kemenangan besar terhadap PDRM. Pasukan PDRM bermain 10 orang telah tumpas di tangan Pening dengan keputusan 4-2. Terengganu, satu lagi pasukan yang konsisten, yang meneruskan rentak kemenangan, telah menumpaskan Kuching di Kuala Terengganu. Sementara Selangor mencatatkan keputusan menang 3-0 terhadap Kelantan FC. Dan terakhir sekali, keputusan skor paling besar tapi tidak mengejutkan kita semua, top of the table clash untuk minggu lepas, itu di antara JDT dan Orang Kedah. JDT mudah meranapkan apa-apa cabaran yang cuba dibawa oleh anak buah Nafuzi dengan keputusan 6-0. Hasil daripada keputusan tersebut, tiada perubahan kepada kedudukan teratas Liga, diterajui oleh JDT. Sementara diikuti rapat oleh Selangor dengan 19 mata, Pahang pada tempat ketiga dengan 16 mata, dan Kedah yang tumpas di tangan JDT daripada kedudukan kedua jatuh ke kedudukan keempat dengan 16 mata juga berkongsi dengan Pahang. So bagi memberikan fokus kepada perlawanan-perlawanan yang berlangsung semalam, aku rasa kita akan memberikan fokus teruslah kepada top of the table clash di antara JDT dan Kedah, perlawanan yang berlangsung di SSI. Ini merupakan kemenangan ke-8 berturut-turut. 8 perlawanan, 8 kemenangan berturut-turut yang dicapai oleh JDT. Paling menarik dalam 100% kemenangan ini adalah jumlah gol dan jumlah bolos yang dihadapi oleh JDT, iaitu 36 gol dan satu gol bolos saja. So Azim, aku bawa topik ini kepada engkau dulu. Hebat bukan? Sangat hebatlah JDT. Aku rasa JDT memang bukan, yalah, dia melawan diri sendiri sekarang. Dia dah tak ada cabaran lagi kan, Azim? Apa komen kau, Azim? Ya, saya setuju dengan saudara Zul. Memang seolah-olah tiada cabaran dan juga tiada tandingan untuk perlawanan pertemuan JDT dan Kedah. Top of table match clash seolah-olah seperti top team match versus relegation team match, saya tengok. So dari perlawanan ini kita nampak result 6-0 So saya nak buat pengulasan sedikit. Kedah
datang ke SSI dengan selepas mengalahkan Penang 1-0. So bertandang ke SSI, saya rasa Kedah memang tahulah apa yang mereka akan hadapi di SSI. So JDT seperti biasa tidak memandang rendah mana-mana oponen, mana-mana pasukan. So mereka sentiasa menurunkan pasukan yang terkuat. So JDT untuk perlawanan ini mengambil tindakan yang tepat lah dan bermain baik, dan seperti one way streak punya match di mana gol awal dijaringkan oleh Forestry ya. Hasil daripada corner yang di-assist oleh Feroz Baharudin. So gol yang agak good teamwork dan gerakan cantik daripada corner. So gol kedua, gol pertama dijaringkan JDT seolah-olah sudah membunuh semangat Kedah yang cuba memberi saingan daripada peringkat awal, di mana kita nampak ya Litak melakukan kesilapan dan tidak dapat melakukan clearance dan memberi passing yang salah kepada Aribas dan mudah menjaringkan gol. Dan seterusnya jadi Kedah terus berada dalam keadaan tertekan, di mana Akmal Zahir melakukan kesilapan ya, menekel Bergson dan bukan menekel lah, bermain kasar di mana melakukan penolakan, di mana Bergson terjatuh di dalam kotak penalti dan penalti tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh Bergson. Dan seterusnya perlawanan ini semakin menarik, di mana JDT semakin garang, di mana Syahmi Sapari melorongkan cross ke arah Arif Aiman, dan Arif Aiman melakukan gerakan yang bijak, seolah-olah menggelecek ke dalam pintu gol dan menjaringkan gol kepada Kedah. Gol yang agak menampaklah, gol ini saya nampak dari segi kematangan dan ketenangan Arif Aiman lah, tidak melakukan sepakan terus, dia melakukan banyak gerakan-gerakan mengelirukan dan menjaringkan gol. So ini saya amat happy dengan Arif Aiman. Dan seterusnya gol terakhir, kesilapan pertahanan Velasquez memegang Luqman Hakim memegang bola terlalu lama dan diberi tekanan oleh Velasquez, dan Velasquez dapat merampas bola dalam kotak penalti JDT dan terus menjaringkan gol ke dalam ke arah penjaga gol Kalambullah ya. So kita dapat lihat ya, perlawanan antara JDT dan Kedah, satu kesilapan pun tak boleh dilakukan kerana JDT akan menghukum pasukan anda. Satu kesilapan, satu gol. Kita boleh lihat dalam perlawanan JDT ya, dan meneruskan kemenangan yang ke-8 berturut-turut, di mana pasukan JDT masih menunggu pasukan yang boleh menggugat mereka. Tu yang saya boleh ulas untuk perlawanan inilah. Okey, terbaik Zain. Detail sekali ya. Azim punya description terhadap perlawanan ini. Okey, Azim tadi ada sebut Kalamullah. Kalau para pendengar ingat minggu pada episod lepas, kita ada bercerita pasal dalam segmen Harimau Watch kan, berkenaan dengan penjaga gol pasukan kebangsaan kita. So Kalamullah is one of the penjaga gol yang kita sebut lah, barisan penjaga gol yang mungkin akan terlibat dengan cabaran Piala Asia 2024 nanti. Okey, aku nak minta pendapat engkau lah, Pan. Kita memang sedia maklum perlawanan ini is a top of table clash, walaupun result tu tidak menunjukkan keadaan tersebut kan. Dan Kedah sebenarnya datang ke perlawanan ini, datang ke SSI dengan form yang tidak kalah untuk 4 perlawanan, dan daripada 4 perlawanan tersebut Kedah telah menang 3. Maksudnya form yang Kedah bawa ke SSI ini ialah form yang boleh mencabar lah kan. Tapi sama seperti Sabah seperti Selangor, dan sekarang Kedah lah kan, yang tumbang terkulai layu bila bertemu dengan JDT kan. Kau rasa ada harapan ke sebenarnya tim lain untuk secara logik lah, kalau ada, siapa lagi tinggal untuk memberi cabaran kepada JDT ni, Pan? Secara logiknya peluang pasukan-pasukan lain tu sangat tipis lah bagi aku. Tapi salah satu pasukan yang aku rasa mungkin lah boleh mencuri mata lah, mungkin Pahang lah. Hanya Pahang yang tinggal untuk
bersaing di pusingan pertama ni lah. Mungkin Favorite mungkin sekadar sedih ataupun berjayalah membawa pulang mata ataupun kalah dengan sangat tipis lah. Sebab sekarang yang kalah tipis hanya Terengganu je, 2-0. 2-0. So yang lain memang 4 gol ke atas lah. So game first diorang main kat SSI kan, JDT lawan Pahang, bukan Darul Makmur. tak, maksud aku di pusingan pertama ni kalau walaupun Pahang bermain di SSI, aku rasa mungkin boleh mencuri mata lah. Kalau itu je lah tim yang aku rasa mampu bersaing lah untuk pusingan pertama ni. Betul lah. Tak, memang kalau tengok bila Sabah dah kalah, Selangor dah kalah, Kedah dah kalah, Ganu dah kalah kan. So memang tinggal Pahang pun. Mencelas sikit lah. Actually menarik apa yang Azim cakap pasal kredit kepada JDT lah, sebab dia take every game seriously lah. Even though dia rasa yelah tak ada complacency dalam pasukan tu, which is good lah. Actually that kind of mentality suits very well for an elite team lah kan. You don't take any team chance for granted. Ada peluang gol regardless siapa main pun kan. And to be fair to Kedah pun, actually first half only 1-0 sebenarnya. Macam skrip lawan Selangor kan, 1-0 half time. Tiba second half dia run riot kan, run amok dan skor 5 kan. So itulah just another view on JDT which to me is credit to them lah in terms of tak ada complacency pun dalam team. Betul. So tak ada masalah pula sebenarnya whether JDT ni main away ke main home kan. So, dia tetap akan menang kan. So tak perlulah dia cerita pasal orang lain main home, orang lain main away ke kan, dia tetap menang kan. Okey, tak apa. Betul. Kalau aku nak petik kata-kata Nafuzi kan, dia cakap macam player dia gugup. Lepas tu dia kata bila berlawan dengan kelab besar ni, barulah kita boleh ukur sejauh mana kebolehan kita tu ataupun keupayaan tim kita tu. Kalau kita setakat menang dengan tim yang almost the same par dengan kita, that given. Tapi kalau kita berlawan dengan tim yang lebih baik tapi kita gagal, dan itulah jurang yang kita ada lah sebenarnya untuk satu-satu pasukan. So maksudnya dengan Selangor 4 gol, dengan Sabah 4 gol, dengan Kedah 6 gol, itulah jurang dia kepada pasukan-pasukan lain, itulah jurang dia kan. Untuk perlawanan kedua yang kita akan memberi fokus adalah perlawanan di antara Pahang dan Kelantan United. Kami suka sebut hal ni sebab menarik kan, apa yang Afan pernah sebut sebelum ni kan, Darul Makmur ni special kan. Darul Makmur ni lain kan. So sekali lagi menang di Darul Makmur. Setakat 8 perlawanan berlangsung setakat ni, Pahang dan JDT je yang tanpa kalah sekarang. Cumanya Pahang ni banyak seri lah. JDT menang semua, Pahang ada 4 seri. So 4 menang 4 seri. Dan Kelantan United datang ke Darul Makmur ni pada keadaan yang teruk lah, pada keadaan yang tidak sempurna lah, ada bottom of the table dengan hanya 2 point kan. Tetapi walaupun keadaan jurang dia macam tu, it still took last minute kan, dengan harapan last minute baru Stefano dapat skor gol kemenangan kepada Pahang kan. So komen kau tentang Pahang, aku rasa lah trajectory Pahang ni pada satu trajectory yang menarik sekarang lah kan, daripada kalau kita tengok Pahang pada musim lepas kan, macam merebah. So pada kali ni dia trajectory yang betul kan. So apa komen kau kan tentang game lawan Kelantan United di depan? Aku rasa Pahang datang, balik ke Darul Makmur untuk bertemu dengan Kelantan United ni dengan momentum yang baik lepas menang dengan PDRM kan. Dia away, so dia kena travel to MPPJ dan dia balik ke Darul Makmur. Sebenarnya Kelantan United pun aku rasa not bad. Dia seri dengan Kuching City sebelum tu, which is aku expect Kuching City akan boleh menang lah. That game aku rasa Kuching City should win the game. But somehow Kelantan boleh curi mata. And betul, dia Kelantan United datang sebagai pasukan yang paling bawah dalam liga, which is tanpa sebarang kemenangan. Tapi bila aku tengok game tu, aku tak rasa macam Kelantan United ni sangat teruk lah. First half tu aku rasa diorang bermain dengan sangat baik, berjaya defend dengan baik, dan ada melakukan percubaan-percubaan lah. Macam adalah sepakan percuma Fandi Osman pun boleh try kat arah pintu gol. And somehow bila second half tu aku rasa bila Pahang mengganda kat Asakan tu, bertali arus lah, quite
frekuensi of attacking dia tu makin tinggi. So aku tengok memang gol tu akan muncul lah, walaupun akhirnya dia muncul pada minit ke-94 hantaran Azam Aziz yang cukup baik dan Stefano Brundo berjaya menggunakan kepalanya menanduk dengan, aku rasa tandukan tu agak mengelirukan dan penjaga gol. Selepas diorang bertahan dengan sangat baik, aku rasa satu malam yang Frustrating agak lah. kecewa lah. Betul. Untuk Kelantan United. Memang tu- smart header tu. Nice header tu. Betul. So aku rasa memang frust lah kalau aku sebagai pemain Kelantan United pun aku akan sangat sedih lah selepas kita dah bertahan dengan sangat baik kan. Tapi apa boleh buat? Darul makmur. Menarik, gol Stefano pada minit ke-94 tu merupakan gol kelima dia musim ini untuk Seri Pahang kan. So Betul. dia actually sebagai seorang defender kan, so dia actually mendahului Kepa Sherman lah, striker dengan 4 gol kan. So menarik lah. Menarik. So after 8 match kita dah nampak lah pattern pasukan kan. So memang Play baru ke tu Van? Stefano baru masuk season ni. Aku rasa play baru lah. Sebelum ni tak pernah dengar. asal mana ni? macam nama Portugal ya, Stefano Brundo kan. Entah. So tu lah, menarik lah. Okay. Untuk Argentine namanya, Argentine. okay, menarik. So untuk perlawanan fokus kita seterusnya, Phil, it's actually between pasukan yang tengah, satu lagi pasukan yang kita risau pada awal musim sekarang. Aku rasa dah kerisauan tu dah tak perlu wujud lagi lah di antara Terengganu dan Kuching City FC lah. Terengganu menang mudah perlawanan tersebut dengan 2-0. Ini merupakan kemenangan ketiga yang berturut buat Terengganu. 4 kemenangan dalam 5 perlawanan, dan sekali lagi Juna Mintah lah penyerang yang mendahului serangan Terengganu dan menjadikan gol pada malam tersebut. So Phil, kau rasa Terengganu dah recover form dia ke daripada permulaan perlahan awal musim kan? Berdasarkan keputusan terkini, 3 wins on the trot, rasanya Terengganu coach dan tim dah melalui formula yang tepat lah untuk move forward kan. So another win, ada brace by Juna Mintah. So sebenarnya Terengganu yang rasanya coach dah berjaya menemui the best attacking option lah. Now they started dengan Ivan Mahmud, Adisak dengan Juna Mintah kan. So quite a combination lah, ada suara European, African dengan Asian kan. So quite unique trio lah. So nampak 2 game berturut memang nampak berkesan lah. Especially Juna Mintah lah, terus meneruskan form dengan 4 gol so far daripada 5 appearances. Quite a good return lah for a striker. But then for Terengganu, the last 3 games ni good results, but the next 3 games I think that's where the real test again lah, nak test whether sebenarnya momentum tu dapat teruskan, sebab next 3 game ni Selangor, Seri Pahang dan Sabah. 3 teams yang sebenarnya ada di level yang sama atau lebih sikit dari Terengganu lah. So we'll see how Terengganu will progress from this match onwards lah. Okay, cool. Kuching ni Zim, apa cerita ni Zim? Kuching after the first win, first match of the season tu, first win tu terus terkulai layu ni Zim. Apa cerita ni Zim, Kuching? Kuching kalau based on match versus dengan Terengganu hari tu, saya perasan Kuching tak pakai mana-mana striker untuk perlawanan ini. So dia upkan midfield dia 6 orang dan bermain secara counter attack yang diketuai oleh Yuki Tanagawa. So untuk Kuching, perlawanan bertemu Terengganu memang favourite ke Terengganu lah. So Kuching buat masa ini, saya punya advice, dia sepatutnya jangan drop point bertemu dengan pasukan yang battle untuk relegation, dan cuba curi mata untuk tim mid table lah. Kalau untuk mencapai kemenangan dengan mid table team tu agak mustahil buat masa ni lah. Sebab saya tengok pemain Kuching main macam belum ada
keyakinan untuk menang lah untuk di Liga Super ni. Masih lagi macam belum dapat menerima hakikat ya. Liga jurang pasukan yang berkelas Liga Super dan pasukan Liga Perdana ya. So Kuching next game pun akan ada ujian yang cukup berat berjumpa dengan pasukan Pahang lah. So saya rasa Kuching next window kena ada reinforcement lah. Kalau macam ini dia akan jatuh ke Liga Perdana. Betul lah, betul kata Azim. Tengok line up pun aku tak nampak pun striker import. Ada Abu Kamara dan Sudi Abdallah pun tak turun juga. Not even sub ke Azim? Not, sub ada. Oh, agak pelik lah Irfan going for that approach kan. Maybe nak compactkan the midfield kan, sebab yalah team it's better easier to stop scoring rather than scoring kan, itu approach Irfan kot. So sebab dari segi fitness pun dapat nampak ya, gol Jordan Mintah tu kita nampak ya, bila Jordan Mintah mendapat bola umpanan seolah-olah tidak mampu mengejar dan tidak mampu melakukan hadangan dan tidak mampu memberikan saingan. Itulah saya nampak first goal kan. Ya, second goal pun sama juga. Jordan Mintah easily outpace dua defender, like selamba outpace. Betul. Then boom, one shot terus goal. Ya, betul. Dia defender yang diketuai oleh Ailton dan Jovanovic, dan goalkeeper Julian Schwarzer pun masih lagi mungkin mereka ini pemain tetap untuk pasukan KCFC, tapi mereka belum lagi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan Liga Super di mana mereka akan menghadapi penyerang yang lebih mengancam dan lebih stabil ya untuk menjaringkan gol dan ekosistem menjaringkan gol. So banyak kerja lah untuk pasukan KCFC. Okay. So keputusan terkini KCFC ni memberi lebih banyak menceritakan betapa pentingnya first win KCFC hari tu kan, tempoh hari kan. Kalau tak dia pun sama nasib dengan Kelantan FC dan Kelantan United lah. Okay. Ya, sebab itu saya cakap itu ya, KCFC melakukan reinforcement mendapatkan 9 pemain itu adalah perkara yang patut ya. Kalau mereka tak melakukan reinforcement 9 player itu, maka keadaan akan lebih teruk daripada ni sebenarnya. Okay, itulah. Ya, sorry, Ketika Zul. Okay, tapi sebab kalau kita kena ingat KCFC ni fairy tale team kan, team yang start daripada Liga Rakyat naik sampai ke Liga Super lah. So it's actually already an achievement for them to be here with the big boys. Tapi once they are already here, so need to be, kalau nak retain, kalau nak stay di sini tu kena lah, macam Azim cakap lah, memang kena tengok reinforcement lagi lah. Jurang kualiti tu sangat tinggi kan. Okay, daripada keputusan yang aku dah sebut pada awal segmen ni tadi, keputusan perlawanan lain selain daripada yang kita fokuskan sebentar tadi telah meletakkan kepada kedudukan Liga nombor 1 JDT, nombor 2 Selangor, nombor 3 Pahang, nombor 4 Kedah, nombor 5 Sabah. Menarik sebab selain daripada JDT, pasukan-pasukan lain actually perbezaan mata tu tak banyak. So actually a win can already merubahkan kedudukan untuk semua pasukan daripada nombor 2 sampai nombor 14. Even kedudukan daripada nombor 2 sampai nombor 4 pun only dibezakan dengan 3 mata kan. So it's actually an exciting competition lah untuk mencari siapa is the best of the rest kan, compare to sebab JDT dah way ahead. So kalau kita nak cari best of the rest, sebenarnya a very exciting competition lah. So Liga Super akan bersambung untuk perlawanan terakhir pada minggu depan sebelum Hari Raya. So kita akan membuat preview kepada perlawanan-perlawanan Liga Super pada bahagian kedua sebentar nanti. Okay, berjumpa lagi di bahagian kedua. Selamat datang, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke bahagian kedua podcast Bola Lagi. Sebelum aku memulakan bicara pada segmen kedua ini bersama panel kita, iaitu kita akan melakukan preview kepada perlawanan Liga Super untuk matchday 9. Ya, untuk matchday 9, aku nak gunakan peluang ini untuk mengingatkan kepada pendengar di luar sana, kami di podcast Bola Lagi boleh dihubungi, boleh diikuti di Twitter, ada Twitter Bola Lagi, boleh cari Bola Lagi with a question mark. Kami ada di Spotify, kami ada di YouTube, dan kami ada di Apple Podcast. Kalau setakat ini daripada musim pertama dan kini di musim kedua, YouTube merupakan channel yang paling orang laku keras lah untuk para pendengar di luar sana. Aku rasa sebab mudah kot, it's easily available kan. So banyak pendengar actually mendengar podcast ini di YouTube.
So buat pendengar-pendengar yang mendengar di YouTube tu, jangan lupa tekan button like, subscribe kami di YouTube untuk mendapat notification setiap kali kami ada episod baru. Dan kepada yang kekal setia untuk mendengar di Spotify juga, boleh follow, boleh like dan boleh tinggalkan komen. Sama juga seperti di Apple Podcast. Okay, itu sajalah aku nak bagi sedikit pitch lah berkenaan dengan kami. Okay, kita ke perlawanan match day 9 Liga Super yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Exactly seminggu daripada sekarang sebenarnya. Perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung adalah Kuching akan menanti kunjungan Pahang di Petrajaya. Kedah pula di Darul Aman akan menanti kunjungan Kuala Lumpur. Penang akan menanti kunjungan pasukan Kelantan United. Aku rasa match of the week untuk minggu hadapan adalah di antara Selangor dan Terengganu di Stadium MBPJ. Sekali lagi Selangor main home ya kawan-kawan. Seperti ada satu sosok yang menyebut hari itu kenapa Selangor main home saja, kita pun tak tahu. Mungkin betul apa yang dia sebutkan kenapa Selangor main home, tapi sekali lagi Selangor main home. Seterusnya Sabah, kali ini Sabah pula main home. Sebelum ini kalau kita lihat jadual-jadual, Sabah terpaksa main away untuk straight 3 game ke 4 game tak silap aku. Kali ini akan berada di Stadium Likas untuk menanti kunjungan Kelantan FC. PDRM pula menjadi lawan seterusnya untuk kita lihat sama ada dia mampu memberi apa-apa cabaran kepada JDT. Dan terakhir sekali di Ipoh, Perak akan menerima kunjungan Negeri Sembilan. So untuk set perlawanan match day 9 ini, fokus pertama kita adalah di antara perlawanan di antara Selangor melawan Terengganu. Selangor dan melawan Terengganu. Sebenarnya kalau kita keluarkan result mereka melawan JDT, kita take it separately kan. Sebenarnya perlawanan Selangor dan Terengganu ni adalah antara perlawanan tim yang paling form yang paling form sekarang. Dan yang mana kedua-dua pasukan untuk 5 perlawanan yang sebelum ini hanya mencatat 1 kekalahan, yang lain tu semua menang. So menariklah perlawanan ini. Aku nak beri peluang kepada Afan lah, kita resident Selangor kita, untuk memberi sedikit fokus, sedikit pandangan kepada perlawanan ini. Apa yang kita patut fokuskan kepada perlawanan Selangor dan Terengganu, apa yang kita boleh expect daripada Tan Cheng Ho dan ramuan Tan Cheng Ho untuk perlawanan ini. Apa yang kita boleh expect, Pan? Okay, so aku rasa rekod pertemuan Selangor dengan Terengganu ni untuk Liga Super tahun lepas tidak baik untuk Selangor. Kedua-dua game kita Selangor tewas, home and away. Tapi selepas Tan Cheng Ho mengambil alih, aku rasa Piala Malaysia membuktikan sesuatu yang lain lah, dengan kemenangan Selangor di MBPJ. Lepas tu walaupun tewas di Terengganu, dan Selangor layak ke peringkat seterusnya di Piala Malaysia. So aku rasa tahun ni tak adalah banyak beza untuk pasukan Selangor. Mungkin set of player ada sedikit perubahan, tapi dengan momentum yang diteruskan ni, aku rasa peluang untuk pasukan Selangor mendapat 3 mata penuh itu cukup cerah. Tetapi tak boleh dinafikan lah, walaupun Terengganu bermula dengan agak lembab di permulaan Liga, tapi kemenangan 3 game berturut-turut ni, aku rasa Terengganu dah kembali mendapatkan form mereka. So dengan Jordan Mintah semakin menjadi-jadi, aku rasa dah 2 game berturut-turut dia score kan. So and the last game dia score 2 pula. So aku rasa itu salah satu perkara yang menarik yang boleh kita saksikan lah antara Terengganu dan Selangor. So bagi aku kedua-dua pasukan ada kelebihan masing-masing. So tu ya, mungkin kita dapat saksikan satu perlawanan yang sangat sengit lah untuk Liga Super kali ni. Perlawanan yang sangat sengit dan Selangor akan skor last minute kan? Itu Kan? pantang menyerah. Itu pattern dia sekarang. Sengit macam mana pun Selangor akan skor last minute. Itu pattern dia sekarang. Berapa Ban? Skor lain dia? Ya Phil. Fana, itu rasanya game previous game Mukhari start ahead of Myanmar kan. So nampak itu Mukhari main sebelah kanan itu. Betul Mukhari. So then Jimmy main left back kan. So Tan Cheng Ho pun try to cuba lagi lah ramuan terbaik kan. Lepas dah skor 1 gol tu, kalau kita tengok dia
the regular player memang dia dah keluarkan, so the youngster yang masuk dan sama boleh score pula 2. So yang tu perkara yang menarik jugalah aku dapat tengok bila Rauf Khalifu boleh jaringkan 2 gol kan. Dengan which is aku tak expect pula dia akan diorang the youngster boleh score 2 goals dalam masa yang singkat macam tu kan. So Azim, secara kolektif kita rasa Selangor akan menang lah perlawanan ni, Azim. Ya, saya setuju Selangor akan menang perlawanan ini. Baik, Kalau boleh 2-1 lah. Ya. Style 2-1. Itulah 2 tu last minute. Gol kedua tu last minute. Ya. Okay. Kena dulu Kena dulu kan, kena dulu. Macam Alim, babe. Okay, menarik. Itulah macam Apan sebut lah, kalau kita tengok keputusan Liga musim lepas pun memang tumpas kedua-dua perlawanan kan Terengganu. So kita tengoklah sama ada Tacakor dapat mengubah nasib Selangor pada musim inilah. Okey, untuk perlawanan kedua pula aku nak jemput Azim lah untuk memberi segi ulasan di antara Kuching dan Pahang. Kuching menanti kunjungan Pahang di Putrajaya, tapi Kuching bukan berada dalam keadaan kedudukan yang terbaik lah untuk menerima kunjungan antara tim yang paling form sekali lah kan. Antara tim yang paling form setakat ini iaitu Pahang. Yelah macam aku sebut tadi, mungkin Irfan Bakti nak kena fikirlah salah satu cara nak stop macam mana scoring defender Stefano tadi kan, macam mana dia nak stop Stefano daripada terus menjadikan gol. Apa kita boleh expect, Zim? Apa kelainan yang kau rasa Irfan Bakti perlu lakukan untuk pasukan Kuching bagi mengelakkan terus kalah, mencetakkan kekalahan lagi di Putrajaya minggu depan? Okey ya. KCFC versus Pahang, memang kita tahu favorite adalah pasukan Pahang yang 3 kali menang daripada 4 perlawanan terakhir mereka. So Kuching pula kita tengok rekod last 7 game 6 kalah 1 seri, dan of course lah bila dengan Kelantan United hari itu bolos di last minute akan membunuh semangat pasukan. So ia akan terbawa-bawa sampai ke perlawanan Terengganu, dan perlawanan Pahang ini apa yang Irfan Bakti perlu lakukan ialah dia dah ada set player, dia dah tahu dah player apa yang dia patut letak untuk bertemu dengan Pahang. So yang dia perlu buat untuk pasukan KCFC ialah memberi mereka motivasi supaya terus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada pasukan, percaya kepada pasukan pihak pengurusan untuk memberi memberi semangat kepada pasukan Kuching City FC ya. Kerana Kuching City FC akan bermain di home, sepatutnya mereka tengok balik dari segi taktikal mereka dan selection player mereka. Kita patut lihatlah apa yang KCFC patut lihatlah apa yang mereka cuba improve lah. Kerana pasukan Pahang adalah pasukan yang agak dia tak juga nampak agresif, tapi efektif lah, boleh menjaringkan gol. Seperti mereka berlawan dengan game lepas, mereka tak banyak sangat attacking pun mereka boleh menjaringkan gol last minute. So pasukan Pahang ini adalah pasukan yang dihormati. Dengan ini KCFC mereka just perlu percaya yang mereka mampu memberi saingan lah. Tapi sebolehnya dapatkan seri untuk perlawanan inilah untuk KCFC. Okay Zim, so kau expect at least Kuching perlu mencatat keputusan seri lah, mencuri satu mata dari Pahang lah kan? Ya, kalau boleh lah. Kalau boleh, betul. Yalah, kita tak naklah tengok tim terperosok kan, keep on losing kan, doesn't look good lah. Kau rasa Phil ada peluang, Phil? Kuching cuba menjadi pasukan untuk menghalang kebangkitan Pahang ni. Kita harus ingat, baru tadi kita sebut Pahang ni, kita tabalkan harapan, kita letakkan harapan untuk menghentikan juggernaut of JDT kan. Kau rasa Kuching ada harapan tak untuk memperlahankan Pahang punya form ni? With the current moral kan, so agak even though main kat home pun rasanya tough lah untuk Kuching, but again kalau nak kata baik at least seri lah macam kata Azim kan. Dan kalau high chance juga untuk Pahang for away win lah, maybe 2-0 kot rasanya. But then yelah, sayang lah Kuching patut ambil peluang main di home lah sebetulnya. So katanya watch out for surprise lah untuk result ini kan. Surprise in the sense of pasukan underdog mengejutkan pasukan pilihan kan. Okay, so daripada
perlawanan-perlawanan tersebut membawa kita kepada satu lagi perlawanan fokus iaitu di antara Kedah dan KL. Kedah dan KL ni sepatutnya kalau untuk pendengar yang lebih berumur macam kita ni kan, it's supposed to be game of the ages kan. Kalau late 90s late 80s early 90s it's always Kedah dan KL kan. This match is always mean something lah kepada kita kan, but it's a different time sekarang kan. Dan sebenarnya Kedah ni dia dalam antara pasukan-pasukan top 5 yang berlangsung yang ada di liga ni, Kedah ni yang menjaringkan gol paling sedikit lah, iaitu 13 gol. So sepertinya ada masalah menjaringkan gol lah, especially pada awal-awal musim kan. So di antara Kedah dan sementara KL pula selepas mengejutkan Sabah tempoh hari, diikuti pula dengan mengalahkan Perak. So seperti memperoleh form lah pula kan KL ni. So di Darul Aman sepertinya kita dapat saksikan satu lagi perlawanan hebat lah antara dua pasukan yang berada pada prestasi yang terbaik kan. Walaupun Kedah baru di belasah JDT kan, tapi form sebelum itu sepertinya memberi satu perlawanan hebat lah di Darul Aman. Aku nak tarik perhatian Phil lah untuk perlawanan ini, Kedah dan KL. Apa yang kita patut saksikan Phil antara Kedah dan KL ni? Kau rasa mampu tak Nafuzi memberi wake up call lah kepada pasukan anak buah dia yang baru tumpas kepada JDT tempoh hari kan? Okay, so bak kata apa? Elite managers kan. So the best thing about football ni, kalau kita kalah, we have the immediate chance to rectify our previous defeat kan. So Kedah ada peluang ni lah, bermain di home and bermain melawan Kuala Lumpur. Okay, so Nafuzi kena do something lah, especially on how to regain confidence and moral among the players, because before lawan JDT pun sebetulnya dah on the right track, dah nampak dah sikit bibit Nafuzi ball berjaya diterapkan, but then players kena fikir that JDT ni anomaly lah kan. So kalau macam ada data tu, data lawan JDT ni dia patut jadi anomaly and tak ambil kira lah. So dia kena fokus dengan what they can do and what they have done so far lah, do well so far. So Bazul contoh pasal strike force, I kind of agree. Nampaknya striker import especially yang dibeli Kedah setakat ni kurang menyengat lah. Kita tak nampak dia punya prolific tu, nak cakap level Forestieri, Bergson or siapa Diogo, bukanlah, even tak capai pun level striker import Selangor. Nama Van Valera Aaron. So the striker kena buckle up lah kan, to lead the strike force. And the same goes on KL actually Nazul. I want to take notice on the strike force. Roman Maroles belum score lagi season ni. Quite surprisingly. Tadi check dia tak score lagi, dah 7 games. Supposedly Roman Maroles ni and Josue last 2 seasons superb lah, super and kalau ada player yang personally aku nak naturalisasi is Roman Maroles lah kan. But then this season tak score langsung lagi, so quite surprising lah. I mean that might be relate to KL punya yo-yo performance so far. So they hoping last game yang score pun midfielder rasanya. And Josue pun setakat ada 3 2 goals je. And supposedly Kayon from Selangor pergi KL pun tak skor lagi kan? Tak skor lagi lah. So even KL pun ada much bigger problem on the strike post lah. Dia penat lah sebab tahun lepas dah main banyak game lah. Burn out. Apa is the term lah yang apa? Burn out. Tu maybe jugalah kan. Tapi KL Padang training pun tak ada proper kan, kesian. So basically lah, ini both pasukan ni dia ada pros and cons lah, which will add to a very supposedly an exciting game lah. Pada pandangan kau Phil, siapa yang akan beruntung lagi dalam Kedah lawan KL? Siapa akan bawa 3 mata? So Kedah akan dapat 3 mata lah, because just the fact that dia main home lah kan. So
Boleh Zim, secara kolektif kita setuju Kedah akan mendapat 3 mata melawan KL ni Zim? Saya rasa KL lawan Kedah main kat mana nanti ya? Darul Aman. Darul Aman. Saya rasa Kedah advantage lah. Ya. Menarik. Okay, so itu perlawanan Kedah melawan KL merupakan perlawanan fokus kami yang terakhir untuk perlawanan yang akan berlangsung pada match day 9, iaitu pada minggu hadapan. Seperti yang kita dah sebut tadi, tetapi between match day 1 which berlangsung semalam dan kemarin dan kepada match day 9 yang berlangsung minggu depan akan ada perlawanan Piala FA melibatkan beberapa pasukan daripada Liga Super ini. Tak semua, tapi melibatkan beberapa pasukan dalam Liga Super. So Piala FA ini akan berlangsung kalau tak silap aku Jumaat dan Sabtu ini. Jumaat dan Sabtu ini melibatkan beberapa pasukan. So kita akan cover berkenaan dengan Piala FA ini pada bahagian seterusnya, itu bahagian ketiga ya. So nantikan kami di bahagian ketiga. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke bahagian ketiga. Untuk bahagian ketiga ni kita akan membincangkan perlawanan pusingan kedua, itu round of 16 untuk Piala FA yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Some matches are going to be held on Friday dan ada yang pada hari Sabtu. Menarik perlawanan untuk pusingan kedua ni sebab pada pusingan pertama banyak pasukan Liga Super yang bertemu sama sendiri kan. Perak tumpas di tangan Pahang, Kedah tumpas di tangan Penang melalui sepakan penalti. So bila pasukan Liga Super ni berlawan sama sendiri telah menyingkirkan Liga Super dan memberi peluang kepada pasukan klub kan, pasukan amatur separuh semi pro untuk join pada pusingan kedua. So that add some interesting match up lah. So perlawanan pertama untuk Liga Super untuk Piala FA ni adalah di antara Kuala Lumpur menentang Immigration FC, pasukan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Sementara pasukan Puchong Foiza akan menerima kunjungan pasukan Kelantan FC. JDT pula akan sekali lagi melawan PDRM. Tak silap aku selepas ni dia akan lawan PDRM juga di Liga Super, tapi yang tu main away lah. Yang ini akan bermain di SSI. Terengganu FC pula akan ini menarik. Terengganu FC akan menerima kunjungan Melaka FC. Melaka FC ni sama dengan Melaka United tak? Dia rebranding dah tak ada United. Betul, ya betul. Okay, faham. So tim yang main tim yang main M3 kan. So Melaka akan melawan Terengganu di KT. Sementara Sabah pula akan menerima kunjungan Kelantan United. So kita ada an all Liga Super match up dan terakhir adalah Kuching melawan Penang di Petrajaya. So Kuching kalau main rupanya LFA tadi aku cakap dia tak main. Itulah pasal belum tengok balik ada. Tapi dia main home lah, which is okay lah. Seterusnya adalah di MBPJ. Ini aku rasa match up of the round lah di antara Selangor melawan Pahang. Selangor akan melawan Pahang di MBPJ dan terakhir adalah Negeri Sembilan akan melawan PIB. PIB ni aku kena Google sebenarnya, Persada Integriti Bersatu FC. Nama defending champion PIB M3. Nama canggih tu. Okay, so perlawanan ini will be the next one sebenarnya. Perlawanan PLFA ni will be the next game. Perlawanan yang kami cover untuk Liga Super tu perlawanan minggu depan. So Selangor Pahang ni Pan. Apa harapan kita ni Pan? Selangor Pahang. Aku rasa ini sangat berat lah untuk Tan Cheng Ho kan memilih sama ada dia nak fokus Piala FA ni, sebab ini adalah laluan ke Asia juga, untuk memudahkan laluan ke Asia. Tapi kalau aku rasa sebab dia bertemu dengan dua pasukan Liga Super kan, which is Pahang dulu, Piala FA dan Terengganu pula, is satu benda yang berat lah untuk pasukan. Susah aku nak katakan lah, sebab aku rasa kedua-dua pasukan Selangor dan Pahang juga berniat untuk ke Asia. Ini salah satu option yang agak mudah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan Liga Super. So kita saksikan je lah nanti. 50-50 lah basically. Susah nak 50-50 sebab itu pun Pahang datang ke Selangor pun seri je kan. So yalah, benda basically it's a coin toss lah. Kita tak tahu siapa yang menang. Hari tu aku predict Pahang datang Selangor pun akan seri dan end up seri. So yang ni pun aku rasa mungkin. Tapi kalau dah seri tu extra time dan penalty kan.
Ataupun Selangor skor last minute Pan. Tapi lah kalau ada silverware yang Selangor patut target untuk menang dulu ialah PFA lah. Ya. Kan? Betul. Just- Kalau nak ke Asia yang ni memang this is the ni lah the game So yang rasa tak Cheng Ho kena take seriously jugalah FA Cup ni. Tapi dengan squad depth this season rasanya Van boleh can do kot. Kalau last 2 seasons kita questionable jugalah dia punya squad depth kan. betul. Okay, menarik. Daripada match-up yang aku sebut sebentar tadi, so ia ada beberapa pasukan kelab, pasukan amatur ataupun semi-pro yang kita akan terlibat untuk round of 16 ni. KL akan melawan pasukan immigration, Jabatan Immigration. Aku rasa pasukan Jabatan Immigration ni berpusat di Putrajaya juga rasanya. Itu satu, kelab. Satu lagi Puchong Forza akan menerima kunjungan Kelantan FC. Dan yang ketiga itulah Negeri Sembilan di Star of Paroi akan menerima kunjungan PIB. So, 3 pasukan kelab ni Zim. Aku tahu ialah mungkin kita tak banyak sangat info kan, ataupun tak pernah beri fokus sangat kepada pasukan kelab ni kan. Aku rasa mana yang berpeluang Zim antara Immigration melawan KL, Puchong Forza ni melawan Kelantan FC dan Negeri Sembilan melawan PIB. Ada harapan ke pasukan kelab ni to see a giant killing act? Kalau based on performance Liga Super punya pasukan, saya rasa yang Puchong mungkinlah boleh memberi saingan kepada Kelantan lah. Tapi Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur terlampau banyak lah untuk ditolak ke tepi lah, sebab pasukan amatur nak berlawan dengan pasukan yang established di Liga Super agak mustahil lah. Tapi mungkin Puchong boleh memberi saingan kepada pasukan Kelantan lah. Menarik. Okay lah. Ya. Kita sama-sama lihat pada Jumaat dan Sabtu ini aksi-aksi pasukan ini semua akan ada di TV masing-masing. Kalau ada kesempatan para pendengar di luar sana yang ada kesempatan dan peluang, boleh pergi ke stadium lah untuk memberi sokongan kepada pasukan masing-masing, ataupun jelah saja nak melihat kemampuan pasukan kelab ni kan. Ini dia visibility dia orang kepada kita kan. Kita melainkan kita memang every week in week out memang pergi ke Selangor Champions League kat semua untuk tengok game kan. Okay, so daripada sini nanti kita akan, dia dah undi sebenarnya kan, sampai habis kan match up ni kan. Betul. Dah Undi. So, ada half-half masing-masing lah. so selepas ini kita akan lihat lah match up hasil daripada peluang ni, sebab semua satu leg je, terus ada pemenang. Okay, itu saja untuk bahagian ketiga membincangkan PLFA, dan lepas ini kita akan ke bahagian keempat, segmen favourite kami semua sebenarnya, segmen Harimau Watch. Kita akan bincangkan dengan pemain fokus Harimau Melaya. Kita lihat untuk episod untuk bahagian seterusnya, siapakah sosok itu yang kita akan bincangkan. Kita bertemu di bahagian keempat. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat datang kembali ke segmen keempat. Bagi bahagian keempat itu untuk segmen Harimau Watch. Kali ini Harimau Watch akan memberikan fokus khusus kepada seorang pemain kegemaran kami juga, antara pemain yang kami gemar. Kami memang ikuti rapat perkembangan beliau, iaitu Kuzaimi PE, Jimmy. Pemain yang beraksi cemerlang pada musim lepas bersama Negeri Sembilan dan mendapat panggilan daripada KPG untuk bermain di pasukan kebangsaan. Lepas itu secara malangnya sementara kejohanan AFF, beliau injured selepas perlawanan pertama, yang aku rasa memberi impact secara langsung lah kenapa kita tak dapat jadi champion AFF adalah kita kehilangan Jimmy lah. Selepas AFF tu Jimmy high profile transfer ke Selangor. Okay, kita pun happy tengok dia pindah ke Selangor, dan kita pun ikuti rapat menanti-nantikan perkembangan beliau daripada pre-season, season start, dan agak menarik lah, dia tak start game kan. Only recently dia start main untuk untuk Selangor after several cameo appearances, dia baru start. Tapi yang lagi menarik recently ni, bila dia start the game, dia left back, dia main left back instead of centre back kan. Okay, aku rasa aku nak panggil Apan dulu, Apan. So, sebab resident Selangor, pemain Selangor, kita kasih chance untuk fans Selangor kita menceritakan sikit pasal Jimmy ni. Jimmy dan Selangor, Pan. Apa cerita Jimmy dengan Selangor ni, Pan? Jimmy dan Selangor, aku rasa aku setuju. Kita sangat menanti-nantikan selepas persembahan baik bersama Negeri Sembilan dengan pasukan kebangsaan kan, and somehow dia tak start. Dan bila dia start pun ada 2-3 game dia masuk as a sub, as a CB, and now dia start tapi as a left back. So salah satu benda yang agak pelik bagi aku,
Tapi bila dengar komen Tan Chen Ho, memang Tan Chen Ho cakap Kuzami boleh bermain di posisi tu juga, left back dan center back. So dia memang try Kuzami untuk bermain di posisi tu. Tapi sebenarnya bagi aku kalau Kuzami bermain di left back ataupun center back, peluang dia untuk bermain di Harimau Malaya aku rasa tetap ada. Cuma dia hanya perlu mendapatkan minit permainan je lah. Kalau dia keep duduk as a reserve, aku rasa itu akan memberi masalah. Tapi as long as dia bermain, aku rasa Kim Panggon takkan melupakan Kuzami lah untuk dibawa ke skuad kebangsaan. Itu secara general lah yang aku boleh nampak Kuzami dan Selangor. Tapi kalau kita lihat lah kan, sebenarnya kalau TCH cuba Kuzami ni sebagai left back kan, it's actually doing a favour kepada pasukan kebangsaan sebenarnya kan. Sebab kita punya center back pairing Dion Cools dengan Syamsul Saad kan. Betul. So susah juga tu kalau nak penetrate that pairing kan. So mungkin lah TCH is actually doing us a favour sebenarnya kalau dia cuba letak Jimmy sebagai pemain left back. Azim, aku nak cuba tanya kau Azim. Sebenarnya yalah macam aku sebut tadi, Dion Cools, Syamsul Saad itu kita punya pairing center back. Sementara kalau left back kita pula kita ada Corbin Ong kan. Bin Ong, ya. Apa yang sebenarnya Jimmy boleh bagi Zim kepada apa extra yang Jimmy boleh bagi kepada pasukan kebangsaan, kepada Harimau Malaya yang boleh melayakkan dia mungkin duduk di bangku simpanan ataupun lebih baik menjadi pasukan pemain yang memulakan first 11 lah untuk pasukan kebangsaan. Apa yang Jimmy boleh bagi sebenarnya? Okey, saya baru kenal Jimmy Kuzami PE tahun lepas juga sebenarnya. So sebenarnya Kuzami PE dah buat debut dengan Malaysia 2016 sebenarnya, tapi 6 tahun kemudian baru dia bermain sekali lagi untuk pasukan kebangsaannya. So Jimmy sebagai centre back saya boleh nampak adalah seorang pertahanan yang tenang dan juga menggunakan positioning lah. So beliau punya kelebihan lebih kepada defensif dan positioning, dan kalau nak kata dia ni pacey punya defender, bukanlah. Dia bukan jenis yang pacey tapi physical, agak bagus, 1.80 meter, adalah bentuk struktur badan yang bagus lah untuk seorang pertahanan tengah. Tapi Jimmy, saya tak nak pembina Selangor mengecam saya lah untuk statement inilah, tapi saya nak sebut ya. Kalau untuk perlawanan yang bukan dalam kalender FIFA, mungkin Jimmy sepatutnya bermain untuk pasukan Malaysia lah. Kerana saya tahu pasukan Johor tak akan melepaskan Syarul Saad dan juga Dion Kool. So Jimmy sepatutnya bersedia untuk perlawanan antarabangsa yang mungkin bukan dalam kalender FIFA, ataupun pasukan yang overage team macam kelayakan Olimpik ke kelayakan SEA Games ke, yang menggunakan 3 pemain atas umur kadang-kadang ya. Itulah kelebihan PE. Dari segi leadership pun kita nampak bila ketiadaan Syarul Saad dan juga Dion Kool, beliau boleh memimpin pertahanan negara. So yang saya minat dengan Jimmy ni dia dah dapat dia banyak berpindah pasukannya, 8 pasukan dari 2011, 8 pasukan. Sekarang pun masih belum establish lagi, tapi saya harap beliau dapat membuat satu partnership centre back dengan Syarul Nazim ya. Sebab apa? Sebab saya nak cakap macam ni sebab apa? Kalau pasukan Selangor menggunakan Syarul Nazim dan juga Kuzami PE dan juga dapat menghasilkan pertahanan yang mantap, maka ini mampu memberi saingan kepada Dion Kool dan juga Syarul Saad lah. Yang sebab apa saya cakap macam ni? Kadang-kadang mungkin kan pasukan kebangsaan adalah lebih baik bila mempunyai pairing centre back yang bermain di sama kelab ya. Tapi pairing tu kena menunjukkan sesuatu dan membuktikan sesuatu kepada coach Kim Panggon ya. Kalau tidak maka peluang Kuzami PE pun mungkin sentiasa menjadi pasukan reserve kepada pasukan kebangsaan punya centre back pairing kepada Dion Kool dan juga Syarul Saad. Itu pendapat saya lah. Ya, betul. So kalau kita lihat umur Jimmy pun tak muda kan, dah 29, 30 kan umur Jimmy. 30 tahun ni lah. Ya. So tak muda lagi lah. So
Yalah, dia pun pandai, dia nak cari peluang bermain, dia bertukar pasukan semua kan. Tapi dalam aku tadi feel, aku tengok-tengok rekod-rekod Jimmy ni menarik. Rupanya dia ada satu assist kan. Satu assist yang Jimmy buat. Aku rasa masa kelayakan Piala Asia yang Lawan Bahrain. Bahrain. So itulah Betul. mungkin dia ada skill set itulah offering dia feel in terms of attacking. To add up to Azim, good points on the skill set of Jimmy, but I think a couple more of skill set daripada Jimmy adalah ball distribution lah. That was quite obvious during yang debut game dengan Kim Panggon yang Piala Singapura dia punya distribution top class lah. Kita jarang nampak our centre half yang boleh bagi crossfield ball, and furthermore Kidal lah. Kidal tu yang lagi buat dia lagi extra sweet lah. And Jimmy dekat Negeri Sembilan is a set piece taker apparently, so dia pun actually ada that ball specialist lah. So when it comes to, let's say lah, ada player to shoot out ke apa, he is someone kita can rely off lah. And okay, just to add up on his role dalam Harimau Melaya, okay, berbicara pasal Harimau Melaya ni, kita akan cakap pasal again Kim Panggon seorang yang berani kan, or someone flexible. So during the actual Asian Cup, when we are facing, yelah kita tak tahu siapa lawan, tapi of course dalam group akan ada yang pot 1 punya top team. When we need to defend in numbers kan, kita boleh start dengan 5 defense, and Jimmy can easily slot as a third centre back lah. So kita boleh pakai Dion Coles, Syarul Saad, Jimmy, and dia comfortably can slot in as a third centre back, dan kita main 5-3-2 ke 5-4-1 kan, in case if we need to do so lah lawan the big boys. So that's where Jimmy can add value to Harimau Melaya. But then macam Afan cakap, rasanya Kim Panggon memang akan panggil, InsyaAllah, sounds quite biased kan, tapi so saya he's in the picture lah, Kim Panggon, sebab kita pun tak ada lagi centre half lain kan yang rasanya boleh, I mean Syarul Saad, Dion Coles, and easily he's the third best lah dekat Malaysia currently. So that's all from okay. Aku rasa daripada perbincangan yang kita semua ada berkenaan membincangkan hal Jimmy ni, satu yang kita semua setuju lah, yang kita ada the elite centre back dan centre half, iaitu Syarul Saad dengan Dion Coles. So but Jimmy ni belum lagi mencapai level tu, but he's close behind kan. So kalau if he can keep up his good work, his good form kan, dia memang akan easily lah, macam Phil cakap lah, kalau when the need comes, tactical requirement ke ataupun injury mengganti orang kan, he can easily slot in with his advantages kan. Dia a ball playing defender, distribution pun cantik semua kan, so tenang, leadership skill. Dan aku suka poin yang Azim sebut tadi lah, dalam keadaan dia sekarang ni, dia mungkin boleh jadi pilihan utama untuk the over age player dalam age group punya tournament lah, untuk sekuensi contohnya kan yang akan mendatang lepas ni, mungkin kelak ke Olimpik. So menarik lah, itu role yang ada lah, masih tetap ada role yang Jimmy boleh main kan, walaupun dia bukan the number 1 and number 2, the top pick for our centre back pairing lah. So aku rasa itulah untuk Harimau Watch kali ini, kita memberi fokus kepada Jimmy, apa peranan Jimmy, apa sumbangan dia kepada pasukan Harimau Melaya untuk persediaan kepada Piala Asia 2024 nanti. So kami akan teruskan untuk segmen Harimau Watch pada masa yang datang untuk memberi fokus kepada pemain lain pula lah. Itu saja untuk bahagian keempat. Terima kasih. Okay, selamat kembali ke bahagian summary, bahagian rangkuman untuk episod kali ini. Kita telah membincangkan berkenaan dengan Liga Super, membincangkan Piala Super dan untuk Piala FA, dan kita juga telah memberi fokus kepada Jimmy Kuzaimi PE sebagai pemain terakhir kita. So apa yang sebagai penutup ya, apa yang kita betul expect, apa yang kau nak tengok pada hujung minggu ni dan minggu depan sebelum episod seterusnya, apa yang kau nak tengok? Aku rasa menarik sebab kita ada Piala FA di tengah-tengah Liga Super ni, dan kita akan ada perlawanan terakhir sebelum Hari Raya. So aku rasa dan dia akan berehat dalam mungkin seminggu lebih sebelum dia sambung balik dalam 26 bulan aku rasa. So persaingan aku rasa lebih kepada pasukan nombor 2 hingga ke 14. Best of the rest.
So JDT akan memberi edukasi secara total. So aku rasa persaingan in between that is benda yang kita boleh lihat lah. Dan dalam masa yang sama aku rasa di malam-malam terakhir 10 Ramadan ni, bersamalah kita yang orang Islam boleh teruskan beribadah. Ni adalah hari-hari pecutan, hari-hari yang kita perlu laju. Sebab kata hujan, definisiku tetap sama dengan kelajuan. So itulah yang kita perlu lakukan lah, insyaAllah. Itu saja daripada saya. InsyaAllah. Masih Pan kerana memberi peringatan kan, pecutan kuasa momentum kan, untuk 10 malam terakhir ni. Engkau pula Phil, what are you looking forward Phil untuk perlawanan-perlawanan akan mendatang ni, hari-hari mendatang ni? Okay, I think something yang kita kena look for adalah Selangor Terengganu lah. So dua team yang supposedly leading the pack of the best of the rest kan. So something yang looking forward to watch lah. And similar to Afan, sama juga lah, kita dah insyaAllah kita try dapatkan Lailatul Qadar lah, kalau dapat insyaAllah 10 malam terakhir lebih baik 1000 bulan insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, Mas Fil, another reminder, malam lebih baik dari 1000 bulan. Engkau pula Azim, untuk hari-hari yang mendatang ni, apa yang kita patut lihat, apa yang kau harapkan? Okey, JDT macam biasa kita akan tahu pasukan JDT akan membelasah pasukan PDRM dan persaingan untuk mengejar tempat kedua dan ketiga, itu yang menarik. Dan satu lagi pesanan yang istimewa yang saya nak buat kepada penyokong Kuching City FC, sekarang pasukan anda memerlukan anda dan pasukan anda dalam keadaan yang terdesak. Jadi terus menyokong pasukan Kuching City FC kerana pasukan anda memerlukan anda di keadaan yang memerlukan anda sekarang ini. So selain daripada itu, saya nak ucapkan selamat puasa 10 hari terakhir ini. Ialah kita buat amalan-amalan yang baik-baiklah, pergi surau juga, dan juga banyaklah buat pahala yang di luar surau juga ya. Terima kasih. Okay Azim. Thanks Azim. Okay, aku rasa Zul. Ya, silakan. Sebelum Raya akan ada episod lagi ke macam mana? Oh, menarik tu. Aku pun tak tahu lagi. Kita nak ucapkan selamat Raya terus ni. Kalau ucapkan Raya, aku rasa kita buat episod khas. Kita buat episod khas untuk ucapan Raya. Okay. Boleh. Sokong. Kita buat ucapan di masjid ya, macam mana kan. Nanti kita fikir. Okay, kawan-kawan. Para pendengar, terima kasih yang mendengar sampai ke sini. Ini saja daripada kami, daripada aku Zul, daripada Azim, daripada Afan, daripada Phil. Teruskan menyokong Persempatan dan kita berada di malam-malam terakhir Ramadan ni. Teruskan untuk mencari malam Lailatul Qadar, janji Tuhan kepada kita, malam lebih baik daripada 1000 bulan, insyaAllah. Semoga usahakan terhadap itu. Okey, aku akhiri episod kali ini dengan ucapan bola sepak kita, wajah kita. Lisan lama tak terkunjung, definisiku tetap sama dengan kelajuan. Tidak ku gentar karena bagiku ini masa depan. Tiada pengarang bagiku, tamat-tamatku hanya satu, setia tak bersedia, kemenangan pasti milik kita semua sekali. Woo!